Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'buduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Bulaka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Billahi ta'ala. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'buduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta lillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi masya'allahu la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya'allahu la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya'allahu ma kana min ni'mati fa minallah. Bismillahi masya'allahu la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi masya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu taala. Apa khabar pagi ini? Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Apapun keadaan anda semua, marilah kita sama-sama manjat syukur pada Allah Subhanahu taala. Dalam tiga kata syukur yang sebenar yang hadir dari hati kita ini, memuji semua kejadian yang Allah berikan kepada kita hari ini, terutamanya kejadian kehidupan kita. Kita puji syukur sungguh-sungguh pada Allah sebab kejadian manusia ni sungguh hebat. Maka Allah bangga dengan kejadian manusia ni sebenarnya. Allah ketika nak menjadikan manusia ni, Allah bagi tahu depan malaikat yang ramai. Allah kumpulkan malaikat. Lalu Allah berkata, aku nak jadikan khalifah di muka bumi ini. Maka ni satu perkara yang sangat besar nilainya. Kalau kita salah meletakkan, yakni dengan hanya melihat kejadian manusia, apatah lagi hidup kita ni, biasa je ustaz, pagi ni tak ada apa-apa. Pagi saya berlalu begitu saja. Pagi-pagi hari-hari saya hari yang hanya meniti hari, hanya mengira hari, macam-macam lah. Lepas sekali pergi kedai hari-hari. Alhamdulillah, apa pun kehidupan yang kita lalui setiap hari, pasti kita lalui dengan mensyukuri nikmat kejadian kita ini. Alhamdulillah. Baik, sound check dulu. Sound check 1, 2, 3. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sound check. Sound check, sound check. Suara okey? Visual okey? Kalau okey, kita katakan okey. Dan kita akan sambung fitness kolbu kita ke siri yang ke-13. Alhamdulillah. Baik, insyaAllah fitness kolbu ni akan bersiaran pada setiap hari Sabtu insyaAllah. Jika tiada arah melintang, paling lewat pun pukul 10 lah, paling awal pun pukul 9. Dalam rate itulah, maka letakkan dalam jadual masing-masing. Hari Ahad saya akan free kan. Mungkin ada, mungkin tiada. Sebab biasanya saya akan buat untuk program saya reserve, untuk program ride jelajah nanti. Saya nak reserve hari Ahad itu. Dan juga ada beberapa kuliah duha yang setelah susun, InsyaAllah. Dan sehari Sabtu pagi saya akan peruntukkan untuk anda semua. Dan InsyaAllah lepas pada ni, dalam siri fitnah kolbu ni, saya nak mencari kisah-kisah yang nak disyarahkan. Kisah hidup anda lah. Tapi PM lah saya. PM mana yang saya ambil, saya ambil. Sesi dia bukannya nak cerita pun, tapi kita nak tahu apa yang sedang berlaku, apa peristiwa atau kehidupan anda. Sehingga kan ada setengah itu kadang-kadang hidup dia tak fit. Dia lemah, dia kadang-kadang dia lemau. Kadang-kadang banyak isu-isu yang pernah berlaku sebelum ini. Dia tak ada tempat nak bertanya. Jadi hari ini dalam fitness kolbu ni, saya nak khaskan untuk anda
melontarkan, bukan meluahkan perasaan, melontarkan perjalanan kehidupan. Mungkin muskil. Kita dah dengar ceramah sebelum ni Ustaz, tapi saya nak tanyalah hidup saya ni macam mana. Silakan inbox saya, PM saya, dan saya akan go through banyak lah. Ada yang PM, sebab tu saya akan jadikan dia bahan syarah dalam kehidupan. Kalau ada yang bertanya terus, saya akan jawab terus. Kalau yang perlu saya baca dulu, saya syarahkan kemudian. Sebab memang insya-Allah Allah berikan kelebihan ini. Biarlah rahsia hanya dengan Allah je. Yelah, ini kan tengah mengaji. Cerita dengan orang tak betul memanglah. Bila kita bagi tahu, ambil peluang. Jumpa doktor, macam tu lah. Kalau dah tahu syarah, tak apa. Kadang tu jadi penin. Bengong kat situ je, blur. Hidup aku ni macam mana? Biarlah rahsia. Memendam rasa. Tak boleh. Kalau nak rasa sungguh. Hidup berubah, menjadi hebat. Terus ke depan. Tanpa ada melulih ke belakang. Dan tak ada lagi hal-hal yang mengganggu dalam hidup dia. Tak ada lagi pending case. Tak ada lagi benda-benda yang menyekat dalam hidup dia. Kita nak macam tu. Kita nak yang mengikuti pengajian ini. Sebab kata Nabi SAW, sahabat tanya kat Nabi, Ya Rasul, nasihatkan aku satu perkara yang aku tak perlu tanya siapa-siapa dah. Maka Nabi nasihatkan sahabat ni. Nabi kata apa? Qala Rasul, amantu billah summastaqim. Amantu billah summastaqim. Berimanlah kepada Allah dan istiqamahlah. Nah, sekarang ni dalam pengajian hakikat kehidupan, fitness kolbu, lisanul haq adalah untuk membina istiqamah. Supaya kita mengaji lain, mengaji tajwid, mengaji Al-Quran, mengaji tafsir, mengaji lain-lain, tak ada berfikir masalah kehidupan. Ini nak mengaji masalah kehidupan, saka banyak lagi. Dengan anak beranak bergaduh kadang-kadang. Nampak? Dengan suami isteri tak sepahaman. Hidup tumbang ambing, tapi nak ngaji. Sedangkan ilmu hanya datang kepada hati yang bersih. Sebab tu banyak menuntut ilmu, hebat dah. Tapi kehidupan caca merebah pun tak jadi juga. Tak semua ilmu yang anda pelajari itu mampu mengubah hidup anda. Sebab kehidupan itu berubah dengan amantu billah. Beriman kepada Allah. Gila nuntut ilmu pergi cari. Tanpa ada, sebab tu ada guru-guru mursyid. Saya dibimbing oleh guru-guru saya. Terutamanya mak saya. Mendoakan, melihat prestasi dia, sentiasa saya musyawarah. Kemarin lusa buat even keputusan mak macam mana ni kuliah ni, mak tengok kau teruskan. Kena ada orang yang check and balance. Jangan hidup syok sendiri. Kita ni hidup syok sendiri, jangan. Kena ada orang check and balance hidup kita. Tapi jangan salah tanya orang. Fas'alu ala zikri in kuntum ta'lamun. Katalah orangnya betul, orangnya ahli dalam kehidupan. Boy, saya tidak mengatakan saya ahli dalam kehidupan, tapi saya ada method. Saya ada kaedah yang Allah Ta'ala letakkan, wahyukan pada Nabi SAW. Itulah akhlak saf. Kaedah pembangunan kehidupan. Siapa yang dah mengikuti intensif pembangunan kehidupan, kalau hidup caca membah juga, memang tak tahulah formula apa lagi nak pakai. Anda nak ngapal 30 juzuk, apalah. Anda ingat dengan hafalan 30 juzuk itu mampu mengubah hidup? Ini soalan ni, daring soalan ni. Sebab kalau sekiranya hafazan itu mampu mengubah hidup, kenapa iblis berubah kehidupan menjadi iblis? Adakah dia tidak berzikir kepada Allah? Adakah dia tidak mengenal Allah? Kenal. Kalau tidak, kenapa ada isu-isu yang berlaku dalam pembawakan seorang dipanggil ahli agamawan? Anak-anak kita mungkin mengaji hafazan. Saya ada pelajar. Saya bercakap, saya ada pelajar. Ada seorang tu belajar kat satu tempat di Indonesia, hebat. Berpindah ke tempat saya, kemudian berubah perangai dia. Kemudian bila ditanya oleh guru yang menjaga anak murid saya tu, cakap, tak, lain macam perangai ni. Nampak? Macam mana seorang yang nak belajar, macam anda semua yang menuntut, nak belajar tapi masih ada perangai. Perangai ni akan merosakkan ilmu. Perangai. Ngaji tadarus, ngaji dengar, nak bagi tahu. Sebab tu dalam fitness kolbu, dalam hakikat kehidupan tu bimbingan. Sebab tu kadang-kadang orang tak tahan. Sebab tak semua orang nak dibimbing. Sebab dia ingat dia boleh bimbing diri sendiri. Tak apalah. Kita tengoklah sejauh mana dia boleh membimbing diri sendiri.
tak sekadar mendengar saja, mendengar ceramah, ikut jadi follower. Tidak. Kalau tidak di offer oleh guru tersebut. Tak apa, siapa nak cerita masalah, cerita, saya nak tengok apa masalah. Itu di offer oleh guru. Setengah guru dia tak nak ambil tahu, dia kata saya nak nyampai, dia cerita masalah orang tu. Dia ambil kes orang, dia cerita, ambil kes orang, dia cerita. Tapi anda berpeluang hari ni, tergerak hati ni. Sebab kita tak nak amalan kita, ilmu kita jadi sia-sia. Kita tak nak ngaji hakikat kehidupan, ngaji tadarus sana sini, ikut kelas sana sini, ikut seseorang public figure tertentu, tapi masih tidak, kehidupan dia masih belum lepas bagi memendam. Jadi inilah tempat luahannya. Jadi berbalik kepada ini, kita nak cerita. Saya nak tahu, sebab ada setengah-setengah itu saya tahu dia melalui kisah hidup dia yang bercelaru. Bercelaru. Jadi insya-Allah lah dengan ilmu Allah ni, dengan ilmu yang bersandarkan kepada Nabi SAW, apatah lagi ilmu yang membawa pada akhlak, insya-Allah dah terbukti tuan-tuan, dah terbukti. Kita perlukan ada bimbingan. Saya pun dibimbing. Saya bukan lagi membimbing, saya pun dibimbing. Alhamdulillah, mak ada lagi, ayah ada, guru saya membimbing. Sehinggalah dengan kalam guru, doa soal guru ini membuatkan saya jadi macam inilah hari ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Jadi saya tahu nikmatnya bila ada orang yang boleh memberi nasihat. Sebab saya pun begitu. Kadang-kadang bila kita mesej guru-guru, bila tak reply tu rasa macam aduh, rasa macam, iyalah kadang guru pun sibuk kan. Kita pun faham. Macam saya lah, kadang-kadang ada yang mesej, inbox, kadang saya tak reply, tak jawab kan. Tapi tak apa, saya baca. Lebih baik terus bagi masalah, cerita. Saya open, jangan simpan, cerita masalah. InsyaAllah saya akan baca satu-satu. Saya akan cuba rungkaikan dalam, tak saya jawab terus, saya jawab dekat kuliah. Kita nak cerita tentang kaedah terus. Kita tak nak cerita masalah, kita nak cerita kaedah. Bila saya nampak masalah tu, saya akan cerita kaedah. Itu kelebihannya. Baca contoh. Yang ada satu kes itu, dia benci dengan sebutan Allah. Itu soalan bocor tu. Akhirnya benda-benda yang batil ni, dan saya melihat itu adalah jelmaan iblis. Iblis ni dia boleh menyerupai manusia dan menyerupai perbuatan manusia. Boleh mesej, boleh messenger. Pelik ustaz ni. Jin pun pandai mesej ke? Iblis boleh. Iblis boleh buat semua. Iblis ni dia menjelmakan dalam kontak badan seseorang, lalu dia buat dengan perbuatan dia, yang mana si empunya badan ini di luar kawalan dia. Ustaz, saya di luar kawalan ustaz. Sebab ada yang sedang mengawal dia. Lalu benda tu pun menjawab, aku benci kau mengajar ni. Aku benci. Kata. Mengajar orang suruh ingat Allah, aku benci. Nampaknya main. Jadi maknanya kelas ini adalah kelas yang merawat sebenarnya. Ini kelas rawatan sebenarnya. Sebab tu tak semua nak dirawat. Biasanya selesa dengan masalah masing-masing. Selesa. Ada orang selesa dengan penyakit masing-masing. Ini bahaya ni. Selesa dengan perangai kecil hati, selesa dengan perangai cemburu, selesa dengan perangai suka buat perkara-perkara yang menyusahkan orang. Dia selesa dengan kejahatan diri dia. Ini satu perkara yang bahaya. Baik, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sedang jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Ya, saya izinkan, silakan. Ya, jelmaan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan main-main. Dia kalau bukan iblis, kalau iblis, kalau jin biasa, dia merapu cakap. Kalau jin biasa ni dia merapu cakap. Dia cakap dia tak stable. Tapi kalau dia boleh exactly cakap satu-satu, dan dia boleh terus sebut satu perkara yang dia tak suka, itu iblis. Iblis boleh bercakap dengan teratur. Yes, iblis watching Tuan Hezrin. Macam mana perjalanan ke Kedah? Sik, alhamdulillah. Perawat banyak share jin reply. Jin reply satu. Ini iblis. Iblis ni
Dia akan terus direct cakap. Itu iblis. Iblis ni memang boleh menjem, bukan zaman sekarang, zaman dulu lagi. Tuan Al-Jannatul Ajilah, baru nak tahu kah? Dia boleh duduk dalam kita, dia boleh duduk dalam Al-Jannatul Ajilah ni. Syukur yang diawalkan ni. Dia boleh duduk. Malah syaitan boleh berupa manusia. Sebab tu saya cakap, kena ada orang bimbing. Sebab kita tak tahu kita ni dengan syaitan ke, dengan iblis ke. Kita tak tahu. Bila kita duduk dalam suasana yang ada yang membimbing, jemaat iblis sekarang pandai main FB. Yang main FB pun iblis juga, syaitan. Tak payah pelik pun Tuan Adam. Saya jemput tu tak usah pelik. Dajjal ni mata satu. Iblis tu kemungkaran. Dajjal tu, kalau yang mendengar sama, iblis jelmaan lah tu. Kata, nampak muka iblis dah. Tu tak ada. Ya. Dia tak usah pelik cerita-cerita macam ni. Memang kita pun kadang-kadang jadi syaitan juga kadang-kadang. Kadang kita buat perangai iblis. Sama je benda ni. Dia mengalir dalam darah kan, Nabi kata. Syaitan ni. Dia mengalir dalam darah. Tajuknya adalah, tajuk pagi ni insya-Allah, izinkan aku. Dia. Izinkan aku. Izinkan aku, Ustaz, nak dibimbing. Ya, izinkan. Minta izin lah. Dan apa makna izinkan aku? Baik, dalam kehidupan ni, sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, kita buat satu perkara tanpa sedar kita tidak minta izin. Ini poin yang pertama. Kita buat sesuatu perkara untuk berjaya ni, adakah kita minta izin untuk berjaya? Contoh, kita membina satu perumahan, kita nak buat bangunan. Kita pertama sekali yang kena dapatkan adalah izin authority. Izin. Kalau binaan yang tidak dibina dengan keizinan, maka binaan itu akan dirobohkan bila-bila masa. Baik, tamsil yang pertama saya nak baca. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Okey dah. Kan ada interrupt. Ada interruption. Allah. Selawat banyak. Dah ini dah selawat belum? Jaga selawat, jaga solat, jaga khidmat. Dia sentiasa tak suka cikgu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Minum dulu. Bismillah. Pendeknya tajuknya, syarahnya panjang. Masya Allah Tuan Ilyas. Ya, semalam duk tunggu juga. Datang. Masjid Seksyen 17, Radio Solihin. Saya tak reply. Tajuknya pendek, tapi syarahnya panjang. Contoh, Islamkah aku? Tajuknya. Islamkah aku? Islamkah aku? Tu dia. Ini macam ni, izinkan aku. Apa yang nak izinkan? Yang pertama, sudah pasti. Iblis tak syirik ke Allah, hanya tak sujud ke Adam. Manusia syirik terus. Sebenarnya Iblis pun syirik pada Allah, Tuan Tengku Putra. Iblis syirik. Apa maksud syirik? Dia buat sebab manusia. Syirik maksudnya riak, nak menunjuk. Dia menunjuk diri dia hebat pada malaikat. Ada dua mulia. Iblis syirik. Sebab tu kita kadang-kadang jangan tertipu dengan amalan. Kita ingat kita okey dengan Allah, kita tak syirik. Sebenarnya dalam kehidupan kita syirik. Dengan tengah ibadat memang tak syirik. Tapi ketika luar pada ibadatnya ni, setelah ibadat ataupun ketika beribadat, kita kait dengan kehidupan. Contoh, buat sesuatu nak dilihat orang, itu syirik. Dan iblis terkesan dengan itu. Dia menyekutukan. Sebab tu iblis, dia nak cuba kita syirik macam dia juga. Dia nak buat kita menyekutukan Allah. Kan dia kata, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Isteri-isteri, dia tidak problem dengan suami.
Dia tak problem dengan Allah, dia problem dengan suami. Dengan Allah dia tak syirik kan, dia tak buat syirik waktu itu, tapi dengan suami nanti dia syirikkan Allah. Macam mana? Dia buat sebab suami, dia tak nak diduakan. Dia je, kerana sayang itu ada dua, dia pun sayang, sedangkan sayang satu milik Allah. Yang mana? Iblis gagal kat kehidupan. Iblis gagal dekat kehidupan. Macam kita lah, kita dah solat, saya dah buat semua ustaz, tapi bila bergaduh, lupa daratan. Bila bab kehidupan, bab suami nak kahwin, berterabur habis. Sedangkan buat apa yang suami suka. Nabi suruh, selagi mana benda tu tak langgar syarak kan, ada hukum kan. Isteri-isteri mulalah marah. Aku ni lebih baik dari dia, aku ni jangan duakan, akulah yang pertama, akulah yang terakhir. Iblis buat perkara itu. Iblis, dia tak nak diduakan, kerana dialah yang pertama. Dia tak nak diduakan. Iblis, dia mencari nombor satu. Bila ada yang kedua, dia marah. Sama lah. Isteri-isteri tak nak diduakan sebab dia tak nak ada yang kedua. Sedangkan yang layak diduakan manusia. Allah je yang tidak boleh ada pasangan. Iblis, Allah bagi pasangan. Yang ni Nabi Adam AS, waktu tu Azazil. Iblis nampak perkara itu waktu itu, maka takkan berlaku lah. Iblis, dia dengan Allah tak ada masalah. Dia masalah dengan Nabi Adam AS. Walhal, bila dia masalah dengan Nabi Adam AS, sebenarnya dia masalah dengan Allah. Sebab itu ciptaan Allah. Malah dia meletakkan diri dia tidak boleh ada pasangan, tak boleh ada yang kedua. Dan lelaki pula takut menduakan. Nampak kita manusia lah yang menguasai diri dia. Kenapa tak nak buat ni? Isteri saya tak bagi ustaz, saya tak nak, takut. Bukan kenapa tak nak buat ni, sebab Allah tak takdirkan lagi. Dah, buat sebab Allah lah, bukan sebab isteri tak bagi, isteri bagi. Ni kenapa buat ni? Isteri saya bagi ustaz. Isteri saya siap pinangkan lagi. Bangga pula isteri pinangkan. Tak usah cerita lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Baik. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, izinkan aku ini, itu mestilah bermula dalam kehidupan kita. Ni. Kita nak buat sesuatu perkara, tidak nampak. Kita tak nampak Allah yang menjadikan. Kita mengaji juga, belajar juga, dengar ceramah juga, tapi dalam nak aplikasikan, kita lupa yang Allah yang menjadikan. Sebab tu akidah ni, subjek akidah ni ada perbahasan yang meluas. Dia mesti berjalan 24 jam running perbahasan dia. Contoh, kita nak buat iblis, betul-betul macam sifat iblis. Sama. Sebab tu keiblisan itu akan terkeluar bila dalam kehidupan nanti. Iblis minta izin dengan Allah. Qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in. Nampak? Iblis minta izin. Kita ada minta izin. Kalau kita nak jahat-jahat, nak buat jahat, dia minta izin. Ada minta izin? Tak ada, langgar tu Kalau nak marah suami ada minta izin? Tak ada, langgar. Tak boleh start out of control lah tengah marah. Iblis dalam marah-marah pun minta izin. Iblis dalam marah-marah pun nak minta izin. Geram betul dengan Adam AS katanya. Geram betul dia. Geram betul. Tapi dalam dia nak geram, dia nak buat sesuatu perkara, dia minta izin. Ni luar pada topik Tuan Alia. Tu tanya pemimpin. Sama lah kalau takut dengan bangsa. Jangan tanya soalan yang mencetuskan provokasi. Jangan tanya soalan salah tempat. Kadang-kadang kita akan dikecam balik. Kita nak bertanya, biar bertanya perkara yang kena mengena dengan diri kita lah. Kena mengena dengan kehidupan kita. Sekarang kita yang akan ditanya. Kullu ra'in wa kullun mas'ulun an ra'iyatihi. Kita pemimpin diri kita. Kalau pemimpin takut masa Cina, itu dia akan ditanya. Dia buat kezaliman, dia ditanya. Kita ni takut dengan siapa? Tu dia cerita. Kita akan ditanya dengan apa yang kita bawa dalam hidup kita. Baik, berbalik kan perbahasan kita. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Iblis tak mengaku Tuhan. Itu sudah
kufur terus, kafir. Memang betul lah. Tapi syirik, orang syirik tak ngaku Tuhan. Orang syirik tak ngaku Tuhan. Isteri mengaku Tuhan tak, Tuan Tengku Putra? Isteri mengaku Tuhan tak, kata jika dia yang pertama, yang terakhir? Nah, syiriknya, Iblis berjaya mensyirikkan manusia sehingga mengaku Tuhan. Iblis pun buat benda yang sama. Iblis, isteri kita takkanlah kata aku Tuhan. Tak adalah. Tapi dia pakai sifat Tuhan. Itu maksud dia. Iblis memang dia takkan mengaku dia Tuhan. Tapi sifat Tuhan dia pakai mulia pada diri dia. Mulia pada diri dia. Sebab Iblis ni ahli ibadat. Ahli ibadat. Isteri kita tu ahli ibadat. Pergi ceramah, tadarus, baca Quran. Memang dia takkan cakap lah dia mengaku Tuhan. Takkanlah orang yang baca Quran, orang yang dengar ceramah selalu, ikut ustazah mana ustazah sini, dengar ustaz-ustaz yang ceramah power-power, takkanlah nak mengaku Tuhan. Tapi kalau pakai sifat Tuhan, ada tak? Ada. Sifat Tuhan, Allah, dia ngaku kat diri dia. Ada. Iblis tak sampai macam tu. Si Fir'aun ni asas lah. Kafirnya Fir'aun ni sampai dia ngaku Tuhan. Itunya maksudnya. Sebab tu jangan kita sampai mengaku Tuhan. Punyalah jahil kita sampai mengaku Tuhan bila datangnya masalah. Aku yang boleh bagi rezeki tau. Dah. Ada orang kena tersasul-sasul cakap dia. Kalau tak ada saya, abang tak disayangi tau. Saya yang tolong abang selama ni. Saya yang bayar abang selama ni. Abang berani buat perangai. Apa ada pada dia? Jatuhlah abang. Nampak? Oi, dia tunjuk kuasa kan? Dia tunjuk kuasa. Tunjuk kuasa tu Tuhan lah. Hamba tak tunjuk kuasa. Nabi Adam AS tak tunjuk kuasa. Nabi Adam AS tunduk pada kuasa. Tapi bila datang ke masalah, masing-masing tunjuk kuasa. Suami pun tunjuk kuasa. Aku boleh lah. Semua tak minta izin ni. Ni cerita semua tak minta izin. Nampak? Iblis, syirik Iblis. Syirik khafi lagi. Dia. Syirik ni levelnya kecil pun Allah marah. Tapi Iblis sombong. Aba wastakbar. Sombong Iblis. Dia enggan. Fir'aun kafir terus. Dia kafir, langsung tak sujud, langsung tak kenal Allah. Iblis kenal. Macam kita lah ngaji kelas sifat 20, kenal kan dalam buku? Kenal lah. Dengar ustazah-ustazah kupas tentang Ya Rahman, Ya Rahim, sifat Rahman, Rahim macam mana semua, ibu-ibu. Allah ni sifat pemurah ya, ibu-ibu semua. Dengar. Sifat Ya Wadud, Allah Maha mencintai. Tiba Allah takdirkan suami kahwin lagi, terangkat bumbung. Lebam, meletup. Mula tangan macam tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad khair. Dek, maknanya sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, bila kata izinkan aku ni adalah tunduk pada kekuasaan Allah. Tunduk pada kekuasaan Allah. Tu namanya izinkan aku. Benar. Bila datang masalah, masing-masing tunjuk kuasa. Inilah akhir zaman. Masing-masing nak jadi yang berkuasa. Betul tidak? Masing-masing nak jadi yang berkuasa. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar. Ya, betul Tuan Ilah Junaidi. Benar tu Tuan Tengku. Tengku Putra. Itulah dia. Isteri jadilah Asia. Jadi Asia. Nampak? Kuasa Vito. Baik, jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Sebab itu, dalam konteks saya nak bagi tahu tip antara kaedah yang sangat mustajab. Ya, syirik khafi itu syirik yang tersembunyi dengan niat, dengan diri. Syirik jali ni dah terbukti, nampak dengan percakapan, dengan perbuatan, dengan tujuan. Tu ulama syarahkan. Allah, izinkan aku. Baik. Dalam konteks izinkan aku ni, bermulanya dengan kalam bismillah sebenarnya. Kalam bismillah. Sebab kita ni makam dengan sebenarnya. Dengan izin. Dengan izin ya Arif. Sebab itu kalau kita melihat
dengan mata hati. Sebab tu bismillah itu bermula dengan Iqra' sebenarnya. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Baik. Di sini kalau kita faham dalam takrif yang sebenar, bacalah ini mestilah mampu melihat. Bacalah mestilah mampu melihat. Dia tidak ada kata sebutlah. Ada kan? Bacalah, sebutlah. Bacalah, sebutlah. Baik. Bila kata bacalah, itu mesti dengan melihat. Tidak boleh tidak, kita mesti dengan. Dengan apa? Dengan izin Allah. Dengan izin Allah lah kita mampu melakukan banyak perkara. Contoh, dengan kasih sayang Allah, aku menyayangi isteriku. Bukan kasih sayang suami, bukan kasih sayang isteri yang membuatkan kita jatuh hati, tetapi kasih sayang Allah. Dengan kekayaan Allah, aku menzahirkan sifat kekayaan. Apa sifat kekayaan? Dengan memberi. Bukan sebab kita berharap. Sebab ada orang berharap. Kedekut bakhil dia. Itu bukan orang kaya. Orang kaya ini orang yang suka memberi. Memberi masa. Contoh, ada orang tanya, Ustaz, sedekah ni bukan dengan harta je ke? Oh, bukan. Nabi kata setiap kebaikan tu sedekah. Setiap kebaikan tu sedekah. Maknanya, harta yang membawa kepada kebaikan itu sedekah. Berkata baik itu sedekah. Mengangkat tunggangan, barang ke atas tunggangan itu sedekah. Baik. Jadi bila kata kebaikan itu sedekah, maka banyak sedekah yang kita buat setiap hari sepatutnya. Baik. Dengan izin. Sebab itu bermulalah dengan bismillah. Siapa yang hayati benar-benar kalam basmalah ini? Subhanallah. Subhanallah. Sebab tu kita hayati. Benda ni tak boleh bincang campur-campur ya. Dia tak boleh campur-campur, maksudnya bahas tu sikit, ini sikit, cerita bab masalah ni sikit, cerita bab ni umum, tak. Dia kena khusus. Perbincangan ni khusus. Sebab tu perbincangan kehidupan tu kena khusus. Khusus perbincangan kehidupan itu adalah dengan menegakkan kembali akidah. Itu kehidupan. Dia tak boleh bincang bab lain, bab cerita tentang emosi lah, perangai lah, ambil cerita tu sikit, cerita ni sikit, campur-campur aduk jadi cacah merembah. Tak jadi. Tak apa, banyak keluar duha, pergi macam-macam, pergi. Tak ada masalah. Nah, mana yang nak dengar. Nah, mana yang Allah pilih di sini, di sana pun sama. Nanti dengarlah ulang balik, tak ada masalah. Yang mana dengar live. Baik, sebab tu kita kena tahu nak dengar tu untuk apa. Contoh kita dengar kuliah tu untuk apa? Untuk dapat ilmu je ke? Sekadar dapat ilmu je. Macam-macam cara boleh dapat tak? Sebab tu bila kata mari dengar kuliah ni, apa saja yang insya-Allah yang Allah ilham dan izinkan saya bawa, itu bukan sekadar nak dengar dan dapat ilmu, tapi nak memperbaiki, nak betul-betul keluar daripada kemelut sebenarnya. Jadi yang serius nak keluar daripada kemelut kehidupan, dengarlah. Dan insya-Allah cerita kemulut ustaz ni dah bebas pada kemulut kehidupan ke? Tuan-tuan, sidang jemaah muliakan Allah Taala. Kita bercakap benda yang kita dah di-endorsekan. Jangan bercakap benda yang kita tidak mahir dalam perkara itu. Nanti kalau tidak, hanya untuk apa kita bercakap? Untuk mencari pengaruh, untuk ada ini untuk dakwah ustaz. Dakwah ni apa sebenarnya? Memang semua orang kena ngajak pada Allah. Tapi dakwah ni sebenarnya apa? Dakwah itu amanah. Dakwah itu amanah. Nampak? Dakwah itu amanah kerana dia membawa kita kepada Allah. Jadi orang yang benar-benar nak membawa amanah ni, mestilah dia mesti melalui jalan Allah. Bukan sekadar jalan nak buat seronok-seronok supaya orang dekat. Tak, dia kena serius. Dakwah ni memang serius. Cuma kaedah berbagai. Memang kaedah nak tarik orang minat dakwah ni pelbagai. Tapi once bila masuk dalam bidang dakwah, you are serious. You have to be serious, kata orang Jawa kata. No, don't play. Don't play. Sebab dakwah ni ada satu amanah. Ada tulis tu dakwah itu cinta. Cinta pun boleh tentu lagi. Sebab cinta itu makam setelah melaksanakan amanah, baru cinta. Orang yang bercinta tapi tak jalankan amanah, itu khianat. Itu tak ada cinta. Tak ada cinta pada yang tidak menjalankan amanah.
seorang isteri yang tidak amanah pada diri dia, menjaga kehormatan diri dia, menjaga harta suaminya, menjaga diri dia daripada api neraka, itu isteri yang tidak ada cinta sebenarnya. Cinta itu amanah. Boleh. Dakwah itu amanah. Bukan dakwah itu cinta. Dakwah itu amanah. Amanah membawa kita ke jalan Allah. Jadi dalam kehidupan ini, saya berdakwah kepada amanah itu. Amanahlah setiap orang di dalam ini untuk faham membawa Allah dalam kehidupan. Mencari yang betul wajib dahulu kan, yang wajib. Ya benar Tuan Haji Mahmud, benar. Dakwah untuk bagi di sini dan orang lain, benar. Dakwah itu amanah yang membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanah, hidup ini amanah. Allah, bisa je orang Jawa. Ya, sometimes we have to talk in Jawa language. Sometimes. Nanti kita jawab dalam Arabic language. Al-an, insyaAllah, takalam fi lughat al-Arabiyyah. Li'annahu, minum dulu. Ashrab, bismillah. Allahumma salli ala. Setiap kali dengar ceramah Ustaz, hati saya akan menangis. Masya Allah, tabarakallah. Baguslah. Orang beriman tak berdakwah, khianat. Jangan khianat lah. Sebab setiap orang yang beriman itu pasti beramanah sepatutnya. Sebab sifat kepada amanah lawannya khianat. Itu kan sifat munafik. Itu sifat munafik kan, khianat. Baik, berbalik dengan tadi, dengan kalam basmalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan, sidang jemaah yang muliakan Allah, sidang penonton yang dihormati semua. Bila kita tahu kehidupan ini semuanya dengan izin, dengan nama Allah. Bila sebut dengan itu dengan izin sebenarnya. Ba' itu tidak boleh tidak. Contoh, kita mengenal, melihat sifat sebenarnya. Adanya benda untuk menyatakan dia. Adanya alam untuk menyatakan Allah. Itu je misi dia. Ingat, adanya seluruh alam itu untuk menyatakan Allah. Adanya alam semuanya untuk menyatakan Allah. Khair. Adanya diri kita juga untuk menyatakan Allah. Adanya bumi untuk menyatakan Allah. Khair. Bila kata nak menyatakan Allah, bila kata nak menyatakan Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah Tuan Haji Hamzi. Naam. Lughat Arabiyyah. Dulu kita ialah sekolah Arab, cuma tak sambung ke Arab je saya ni. Sebab kita sekolah sains kan. Ambil lain sains. Tapi asas ada nahwu saraf, bahasa Arab ittisaliyah. Ittisaliyah. Dia kena ada regu bahasa Arab ni. Tapi ramai ustaz sekarang yang boleh mengajar bahasa Arab, belajarlah. Seronok. Daripada bahasa Arab tu nanti kita bolehlah cakap sikit kan. Mas muka, siapa nama anta? Ismi Faridul Firdaus. Min aina ila aina? Dari mana nak ke mana? Min dina alam ila as-suq. Itu bahasa Arab kaku lah tu. Kalau bahasa Arab pasal lebih dahsyat lah. Orang yang mahir bahasa Arab mahir lah kan. Tapi insya-Allah ingat lagi. Masih lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, berbalik tu dengan Allah. Baik, bila kata dengan Allah, kena faham lagi ni. Kita bawa kereta. Kereta Ferrari. Kita bawa kereta Ferrari. Kita bawa kereta Ferrari untuk menyatakan siapa? Ini tamsil dulu. Saya bagi tamsil. Contoh. Tamsilan. Kita bawa kereta Ferrari adalah untuk menyatakan orang tengok kita kaya lah. Kan? Untuk dipanggil orang kaya. Pakai kereta Ferrari. Orang panggil orang kaya. Sekali turun kereta Ferrari. Ya, suq pasar. Naam, suq wal pasar. Turun kereta Ferrari.
Orang panggil apa tau? Kaya kereta tu. Hai. Orang tak panggil kereta kaya. Tuan Ilyas Ahmad Albab. Betul lah tu Ahmad Albab, Ahmad Pintu. Ana min qadah. Masya Allah. Tuslis Liza. Usul fil qadah. Nah, Masya Allah. Tabarakallah fil qadah. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Maka bila naik Ferrari, orang panggil kereta kaya. Maka sebenarnya pakai kereta Ferrari, orang tu nak dipanggil kaya. Bukannya nak dipanggil kereta tu kaya. Ferrari menyatakan orang kaya. Contoh ya. Contoh. Baik. Bila kata Ferrari menyatakan orang kaya, tiba-tiba orang puji kereta tu kaya, maka dia dah jadi satu benda yang marahlah orang tu kan. Aku pakai kereta ni nak tunjuk bahawa aku kaya. Dia. Ini tamsil lah. Sedangkan kaya bukan kereta. Kaya itu bukan benda. Kaya itu adalah sifat Allah. Baik. Bila begitu, Allah tak bagi sifat ni pada benda. Sidang jemaah ni muliakan Allah Ta'ala. Wallahi, Allah kaya pada harta. Allah tak bagi sayang pada benda. Allah tak bagi kuat pada benda. Allah tak bagi semua itu pada benda. Allah bagi semua sifat itu pada manusia. Wa nafsin wa ma sawaha. Wa nafsin wa ma sawaha. Demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Cuma manusia ni yang tidak belajar dengan izin. Tak belajar dengan izin, maka dia menzahirkan kaya itu dengan cara dia. Dia zahirkan pada kereta, jadilah simbol kekayaan. Dia zahirkan pada rumah, rumah besar, simbol kekayaan. Sebab yang panggil kayanya kita. Tanpa izin. Allah tak pernah izinkan panggil benda-benda tu kaya. Betul tidak? Tidak. Wallahi, Allah zahirkan kita untuk menzahirkan kekayaan Allah, bukan kekayaan harta. Sebab tu Qarun tenggelam. Allah bagi kuasa untuk zahirkan kekuasaan Allah dengan melaksanakan hukum hakamnya. Seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang hebat, menegakkan hukum Allah. Bukan menunjukkan diri berkuasa untuk menghukum orang sana sini. Ini tidak dengan izin, tuan-tuan. Allah tak izinkan dia. Allah bagi ilmu pada seseorang itu, patutnya dia menzahirkan dengan mengajar lebih ramai orang supaya orang lebih berilmu. Ini tidak dia menunjukkan diri dia berilmu sehingga orang lain semua bodoh belaka. Allahu Akbar. Ini tidak dengan izin, tuan-tuan. Allah bagi kasih sayang untuk menyayangi. Tetapi tanpa izin, dia mengakui dialah kasih sayang. Malah bergaduh nak berebut kasih sayang. Ini tidak izin. Manusia bukan benda, manusia dua. Dia ada roh dan jasad. Allah ada roh dan jasad. Sebab tu benda tak ada roh. Maksud roh ni tak bergerak lah, mati. Manusia ni kan bergerak, hidup. Kalau batu tu hidup, lama dah batu tu benjol kat kepala kita, dia baling. Cakap tak betul dia, pom kena kat kepala, pada muka. Baik. Jadi sebab tu dengan izin. Bila kata dengan izin, sebab itu Allah, kita kena minta, ya Allah izinkan aku. Nanti saya tengah karang satu lagu. Lagu apa? Kumpulan tu, kumpulan lama tu. Izinkan aku, Allah, mengingatimu selalu. Izinkan aku memujimu. Tu lagu tu. Saya tengah susun. Minta izin kat isteri, izinkan abang menyayangimu. Sifat tidak perlu izin pada manusia, sebab sifat hanya pada Allah. Malah kita pun tak jaga sifat itu dengan menjaga manusia. Jaga hak Allah, Allah jaga kita. Jaga kaya dengan sedekah. Jaga kaya dengan amalan. Maka Allah akan pegang kekayaan yang ada pada dunia itu. Jaga kasih sayang dengan meletakkan kembali tuntutan yang tertinggi. Apa tu? Tuntukan jangan syirikkan Allah. Maka Allah akan jaga rumah tangga tu. Dia Tuan Asmat, tak semana. Okey. Kalau kau asal dia kan, izinkan aku,
Allah, dia apa? Izinkan aku sayang mencintaimu selalu. Allah, batinnya lirik. Allah, batin sungguh lirik. Mari kita ubah lirik dengan izinkan aku Allah mengingatimu selalu. Izinkan aku memujimu. Dan na 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 na. Awak jangan cerita, nanti saya turun kita buat. Allahu Akbar. Allah tak izinkan kita ingat Allah sebenarnya. Sebab tu kita lupa Allah. Sebab tu izin. Nabi minta izin. Nabi minta izin. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Izinkan aku mengingatimu selalu. Allahu Akbar. Minta izin depan ni. Ya Allah. Selalu ulangkan tuan-tuan ya depan ni. Ya Allah. Izinkan aku ya Allah. Izinkan aku menyayangi isteriku ya Allah. Ya Allah, izinkan aku menyayangi suamiku ya Allah. Patutnya ni tak. Saya tak izinkan abang sayang perempuan lain. Amboi. Sayang tu kan fitrah. Yang salahnya kalau dia kahwin siap-siap, kahwin lagi, lepas tu hilangkan, buat perkara yang haram, tu lain. Menganiaya, menzalimi, itu tak boleh. Ini tidak. Patutnya doa. Izinkan ya Allah aku menyayangi lagi ya Allah. Tapi Allah akan izinkan. Dia tengok kita ni pengkhianat dengan seorang pun tak izin. Allah tak izinkan lah. Itu ceritanya. Bolehkah seorang hamba memperhatikan minta izin sebelum memperhatikan? Itulah muhasabah diri. Ya benar. Ya benar saja ni Harun. Sebelum kita nak bersoal ke Allah, izinkan. Ya Allah, Allah tak izinkan kita soal Allah kan? Jangan soal. Tak boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Ayat izinkan aku mengingatimu selalu. Allahu Akbar. Ya Allah, izinkan aku. Yang mana Allah izinkan, hargai baik-baik. Yang mana Allah izinkan, hargai baik-baik. Jangan sampai Allah tak izinkan. Ya. Dah, alhamdulillah. Tinggi nak duduk di wahdatul wujud, semua nampak kekuasaannya. Ya Tuan Ilyas Junaidi. Dalam umum jangan pakai perkataan wahdatul wujud itu, sebab kadang-kadang tafsirannya berbeza tuan. Ada tafsirannya menyatukan semua benda. Tapi kalau nak pakai wahdatul, tapi bukan aliran itu ya. Bukan aliran wahdatul wujud ya. Sebab wahdatul wujud ni bersatu dengan Allah. Salah. Kita takkan pernah bersatu dengan Allah. Tidak boleh. Api tidak boleh bersatu dengan asap. Asap tetap asap, api tetap api. Tapi tidak lain daripadanya. Gula takkan bersatu dengan manis. Gula tetap gula, manis tetap manis. Tetapi tidak lain daripadanya. Cahaya dengan matahari tidak akan bersatu. Tetapi tidak lain daripadanya. Cahaya adalah cahaya, matahari adalah matahari. Hamba dan Allah tidak akan pernah bersatu. Kerana hamba tetap hamba, Allah tetap Allah. Ada pun pahaman wahdatul wujud itu pahaman yang menyatukan manusia dan Allah. Ini yang menyebabkan yoga tu haram. Yoga tu haram sebab akhirnya dia panggil, apa bahasa dia? Incarnation, apa tak? Dia bersatu dengan Allah. Salah. Itu salah. Adapun sifat Allah ada pada kita. Tapi kita bukan ada pada Allah. Tu patut macam tu. Sifat sayang Allah ada pada kita. Tapi sifat kita, makhluk, tidak boleh ada pada Khalik. Itu mana tak bersatu lah. Tapi tidak lain daripadanya. Kita ini bayangan. Itu ulama kata tajalli. Bayangan Allah. Bayangan, bayangnya. Kerana pada diri kita ini, Allah menyatakan sifat-sifatnya. Nama-nama pada Allah, sifat-sifat pada kita. Sebab tu tidak boleh pakai nama, siapa nama awak? Nama saya Al-Ghani. Tak boleh. Ulama tak benarkan. Sebab itu kalam khusus. Alif lam ma'rifat dia panggil. Alif lam ma'rifat hanya pada Allah. Alif lam. Contoh dia hanya khusus satu. Tak ada lain. Itu sebab alif lam. Allah, alif lam lam ha. Alif lam Allah. Sebab tu makam kita makam ba' je.
makan buah dengan Allah, hamba Allah, hidup Allah, makan Allah, sayang Allah, mati Allah. Tu semua tu Allah. Allah hidupkan, Allah beri makan, Allah beri kasih sayang, Allah, semua Allah. Hamba Allah, hidup Allah, mati Allah. Allah tidak boleh lagi daripada diri kita. Siapa yang lari daripada Allah, fasada jasada, binasa, hancur. Sebab tidak boleh tidak, manusia itu mesti bersandar pada Allah, sama ada paksa atau rela. Qiyamuhu binafsi, hanya Allah. Allah saja yang tidak perlukan makhluk. Ketika Allah menyatakan kuat pada langit tak perlu tiang. Kerana Allah ni bersifat qadim, kekal, dan bersifat kuat yang sempurna, maka tidak perlulah tiang untuk mendirikan langit. Nampak tidak? Manusia, Allah jadikan napasnya tidak perlu akan oksigen. Sebab tu napas kita ni sentiasa berjalan seperti biasa. Kalau manusia perlukan tangki gas oksigen. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Mensabitkan makhluk dengan khalik. Hulul. Benar. Itu dia perkataan dia. Tak boleh. Dia mensabitkan makhluk dengan khalik. Itu yang salah tu. Sifat makhluk ada pada khalik. Salah. Sifat khalik ada pada makhluk. Melihat yang banyak, terlihat yang satu. Melihat banyak ni, banyak kita lihat, terlihat yang satu, Allah juga. Tapi daripada satu, Allah zahirkan yang banyak. Yang ini semua ni ciptaan dia menyatakan Allah. Tapi tidak boleh nisbat ataupun isbatkan benda pada Allah. Laisa kamislihi syai'. Tidak boleh. Haram. Terkeluar akidah. Contoh ni saya tak nak bahas panjang lah bab ni. Katalah Allah berada di aras. Allah berada di aras itu makhluk. Allah itu khalik. Ya, sifat Allah ada di aras. Tapi aras tu tidak ada pada Allah. Faham? Faham macam tu dah? Bahas. Allah ada di aras. Sifat Allah ada pada aras. Apa dia? Tinggi. Betul lah. Allah berada di aras. Allah kata Allah. Sifat dia, nama dia, bukan dirinya hak. Bukannya zatnya yang mutlak. Tak, kita tak tahu. Sebab tu dia tidak berada di mana-mana. Di mana-mana pun tak boleh sebut. Wujud bila tempat, bila makan, tidak bertempat. Summa stawa 'alal arsy. Allah di aras. Ya, sifat Allah di aras. Tapi aras tidak ada pada Allah. Allah tidak perlukan aras. Kenapa Allah nak perlukan aras pula? Memang Allah ada di aras. Apa yang ada di aras? Sifat dia. Macam ni, sayang ada pada manusia. Tapi manusia ni tidak bolehlah ada pada Khalik. Tidak bolehlah. Aras makhluk, dunia makhluk, alam semesta makhluk, apa ghairilah, semua makhluk. Aras tu kan singgah sana. Summastawa 'alal arsy. Di atas pun dah satu isu dah. Kalau kita berada di atas Islam, adakah kita duduk atas Islam? Ataupun kita berada di atas Islam? Yang ini berpegang. Ya. Sebab tu kita boleh kata, ya, aras. Tapi Allah, aras tidak ada pada Allah. Katakan begitu. Mengadakan Tuhan bersama Allah. Ya, benar. Malah bila kata Tuhan, itu hanya Allah. Dia tak ada ilah lain. Sebab tu jangan nafikan ilah. Time ini pula dia sembuh. Dia buat kerja dia. Minum air dulu. Bismillah. Exhausted sekarang ni. Jadi aras tidak ada pada Allah. Aras tidak ada pada Allah terus. Bukan pada sifat Allah dah. Aras tidak ada pada Allah. Habis cerita. Tak payah bahas dah. Tu cara dia.
Jadi tidak bolehlah kita letakkan Allah tu pada aras. Tak bolehlah. Sifatnya saja ada di aras. Tapi Allah tidak ada di aras. Jangan pasal-pasal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dak depa tu sembuh rumput. Baik, jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Khair. Saya bersiaran di mana? Di tasik, di sekitar rumah saya. Sini banyak tasik. 1, 2, 3. Okey, baik. Arash ada pada Allah. Bukan. Sifat Allah ada pada arash, Puan Yati. Salah tu. Sifat Allah tu, kekuasaan Allah tu ada pada arash. Sebab tu kata sumastawa ala arsh. Tinggi ni kita, sebab dia perbahasan besar kan. Cuma kita sumulkan dia, minta Allah bantu. InsyaAllah Allah bantulah ni. Arash tidak ada pada Allah. Tidak ada. Itu tempat. Makhluk tidak ada pada Khalik. Makhluk tidak ada pada Khalik. Faham itu je. Jadi bila kata kita ni dengan izin lah. Bila kata kita nak berjaya, nak kaya, nak kuat, nak rezeki, nak amal, nak hidup, apatah lagi, nak syurga, itu semua sifat Allah dengan izin. Jadi lebih besar minta izin, daripada buat tanpa meminta izin. Minta izin lah. Minta izin. Kalau tak buat, minta maaf. Kalau orang kata susahnya nak minta izin ni Ustaz, saya minta maaf je lah. Lalu sekali minta maaf. Minta maaf, ya Allah, aku buat tanpa ingat pada engkau. Betul? Berapa ramai yang hari berharap untuk beramal dengan Allah. Yang ni Allah bantu. Tak, kita dengan kita. Sebab tu amalan kita tak jadi orang. Amalan kita menyebabkan kita makin hebat, rasa datang penyakit hati. Sebab tak ada akidah yang benar, tak ada penyucian hati. Sebab tu dalam tasawuf ini, sebab tu tasawuf ini adalah untuk menyeimbangkan perbahasan ini, menyempurnakan amalan. Jadi izinkan aku ya Allah untuk mengingatimu. Itu yang nombor satu. Sebab hidup ingat Allah. Tidak ingat Allah maka batin. Dan aras ketinggian ilmu Allah. Aras itu pun tempat singgah sana. Cuma sifat Allah tu ada pada singgah sana. Bersatu. Poin startnya itu bersatu dengan Allah. Bersatu. Sampai tahap saya ini bersatu. Satu tu tidak boleh. Menyatukan. Bersatu. Ataupun dia lebih bahasa bahaya, menyamakan. Ada persamaan kita dengan Allah. Itu bahaya. Nama tu manunggal itu, tunggal memanglah semuanya satu. Ahadun ahad. Semua dari Allah yang satu, yang esa. Kan aku jadikan kamu dari diri yang satu. Saya dah bahaskan tadi, sifat Allah ada pada kita. Sifat sayang, sifat kuat. Semua sifat yang kita tengok. Sifat lihat, sifat cakap, sifat dengar. Sifat kita tidak boleh ada pada Allah. Tidak boleh bersatu. Takkan bersatu. Mata tidak ada pada Allah. Telinga tidak ada pada Allah. Mulut tidak ada pada Allah. Tidak boleh nisbah pada Allah. Tidak boleh. Maka bila itu ada, berlaku seakan-akan kita inilah jelmaan Tuhan. Oh, ya Allah, bahaya. Dia fahaman jelmaan Tuhan itu menganggapi bahawa dirinya itulah Tuhan. Itu kadang-kadang akhirnya mengaku Allah lah. Dia bahaya. Ada lebih baik fahamkan benar-benar apa makna wahdah tu. Wahdah niyah, kudrah iradah. Wahdah niyah tu kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Ya, fizikal, benar. Ghairi, fizikal itu. Ustaz kena baca kitab tu. Ustaz kena baca kitab tahu itu. Ya, ya. Saya syarah, saya simpulkan je. Kitab sifat 20 tu saya bincang dengan Mufti Kelantan. Sifat wujud pun dah selesai dah. Zohir ni kan makhluk itu bendanya ciptaan. Ciptaan ni benda lah, benda-benda. Sifat tu bukan benda. Sifat bukan benda. Sayang bukan benda. Kuat bukan benda. Kaya bukan benda. Jadi jangan nisbahkan benda pada Allah. Jangan nisbahkan. Okay. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Laisa kamislihi syai'. Tidakkan satu pun. Jadi maknanya tidak ada dua kuasa. Kuasa pun baik. Poin yang seterusnya penutup adalah kenapa kena minta izin? Sebab itu semua melibatkan kuasa Allah. Sifat-sifat itu semuanya melibatkan kuasa Allah. Dua perkara kalau kita nak simpulkan, ya benar, Siti Nuh dengan nama Allah itulah makna dengan izin sebenarnya. Dengan Allah, dengan nama Allah tu bismillah itulah. Sebab tu Nabi kata mafhum hadis, mana-mana perbuatan yang tidak disertai dengan basmalah maka terputuslah barakah dan pertolongan Allah. Tak putus. Terhijab. Ya. Baik. Jadi yang baik-baik pada Allah, buruk-buruk pada kita. Ambil yang buruk. Sebab apa pula Ustaz yang buruk pada kita? Sebab nak membezakanlah yang baik. Okey? Allah izinkan. Nanti kita sambung lagi lah pada malam ni tentang sifat ni, kalam jiwa ni. Kalam menjana jiwa ni. Yang buruk semua pada kita, yang baik semua pada Allah. Adapun baik itu dengan izin Allah, Allah juga yang buat. Dan buruk pun dengan izin Allah, Allah juga yang buat. Lah. Bismillah itu adalah dengan dua perkara lah. Dengan lapas dan dengan niat. Dengan bismillah. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Kalau ada boleh sebut, sebutlah. Sebab dah ada lisan. Kita gunakan lisan untuk berzikir kepada Allah. Adapun dengan hati pun ingat Allah. Bismillah. Kalam bismillah ini adalah kalam iman. Kalam iman. Bila sebut iman, sebenarnya itu dengan hati. Tapi kalau zahirkan dengan lisan, lagi bagus. Bismillah. Minta izin pasti tiada masalah. Ya benar Tuan Idris, sudah pasti. Sudah pasti. Dia datang balik. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Dah tahu tapi selalu lupa. Maknanya dia tak faham. Dia tidak memahami. Dia tidak memahami dengan izin Allah. Biiznillah. Okey, saya cerita bab kuasa. Bagi ni iklan ni berjalan sekejap. Baik. Sifat nisbah kepada baik-baik. Kaya tu baik, kuat tu baik, sayang tu baik, itu semua tu baik. Itu semua yang baik-baik. Itu semua yang baik-baik. Ya benar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik. Sifat tu juga dia sebenarnya nak join tapi kerja kena buat. Puan Siti Nurul kan tinggal kerja kan kena buang kerja dah. Dia nak dengar tu. Sebab tu dia duduk sambil buat kerja, sambil dengar ceramah. Allahu Akbar. Jadilah. Kan. Baik. Dia bukan Malaysia rumput, dia sembuh rumput tu. Apa ni? Sembuh. Baik, penutup saya nak sentuh tentang kuasa. Kuliah di Surah Mahdi jam berapa esok? Esok ya? Esok minggu kedua. Bukan minggu ketiga. Bukan, bulan 10.
Itu lagi dah terlepas dah Puan Nur Fazdalila. Bulan 10 minggu kedua hari Ahad, insya-Allah. Baik. Kuasa Allah. Dengan kuasa, dengan izin. Sebab sifat ni cantik kuasa, ilmu kuasa, itu semua kuasa. Sebab tu orang yang ada cantik pada rupa, dia berkuasa buat apa saja, kan? Dia ada rupa cantik, tapi bila tidak minta izin daripada yang maha berkuasa untuk menzahirkan kecantikan, maka dia akan datang balasan. Kaya itu kuasa. Sebab tu orang nak rebut kaya, nak kaya. Dia kuasa. Tapi bila dia salah bawa kaya itu, dia zahirkan dengan benda, maka dia akan dapat azab. Sebab tu kita kena minta izin supaya Allah Ta'ala bimbing kita melalui jalan nubuwah. Jalan nubuwah, yang ini memahamkan tentang setiap sifat yang kita cuba untuk zahirkan itu ada kuasa yang tersendiri. Apa dia? Allah. Jadi dengan kuasa Allah aku menyayangimu. Tambah penutup. Izin juga ditambah dengan kuasa. Dengan kuasa Allah. Nampak cemburu lah guys. Dengan kuasa Allah aku menyayangi isteriku. Dengan kuasa Allah aku menzahirkan kekayaanmu. Dengan kuasamu ya Allah aku menzahirkan keilmuanmu. Jadi dengan kuasa, dengan izin ni adalah bermaksud dengan kuasa Allah. Khair. Jadi insya-Allah saya kira cukup setakat itu dulu perkongsian kita pada pagi yang penuh barakah ni, waktu duha. Insya-Allah mudah-mudahan kita bertemu lagi pada siri malam ini dalam kuliah pengajian online. Orang salah maaf lambat gitu kuliah, tak apa, boleh dengar ulang. Baik, terima kasih. Jangan jemu untuk mendengar, teruskan istiqamah, sharekan apa yang kita dah bincangkan ini, insya-Allah. Untuk pengumuman ni, sementara tengah saya live ni, saya buat grup satu seminar intensif pembangunan kehidupan. Intensif pembangunan kehidupan. Grup itu adalah grup yang serius. Sebab tu ada pendaftaran. Yang duduk dalam tu ada lebih 188 member. Ada banyak yang nak daftar. Ada kawan-kawan invite nak masuk. Saya wujudkan grup itu sebab dalam tu ada seminar 3 jam lebih. Jadi kalau berhasrat, isi borang. Saya nak yang serius yang dalam tu. Berapa itu isi kat borang tu kan, saya tulis berapa tu terpulang lah. Tinggal nak serius. Jangan kata tak boleh share. Share masuk. Dan make sure yang nak join itu adalah yang serius. Serius maksudnya saya tak nak 3 jam cakap tapi sia-sia. Saya tak mau. Saya tak mau malah bercampur aduk pula kadang kan dalam tu. Saya tak nak. Dengan kuasa Allah tu, saya tak nak sia-siakan kuasa Allah itu. 3 jam lebih ceramah. 3 jam lebih ceramah, saya tak nak sia-siakan kuasa Allah. Anda tolong nilai kuasa Allah itu dengan sesuatu komitmen, kesungguhan. Tahniah dan syabas kepada yang bersama dengan grup itu, intensif pembangunan kehidupan. Jadi adanya nak join, jadi syaratnya begitu. Tunjukkan kesungguhan, isi borang, duduk dalam, kaji dan bincangkan apa sahaja perbahasan di dalam itu. Jangan buat perbahasan lain. Saya tengok ada yang share-share benda lain, bukan tak boleh. Nama pun seminar pembangunan kehidupan. Jadi syarahkanlah balik, tanyalah dalam grup itu. Dah nama pun saya ada dalam tu yang nak fokuskan perbahasan itu, ya. Jadi yang nak join masuk dalam itu, daftar, isi borang, ya. Isi borang secara online. Mungkin ada yang tak isi lagi, isi. Dan kita akan buat siri yang kedua. Siri yang kedua. Yang nak join isi borang. Isi borang bagi tahu dah join, masuk. Ya, masuk. Yang dah join. Sebab tu grup tu tuan untuk yang dah join 16 September. Sebab dalam tu saya upload khusus seminar 3 jam lebih kan. Saya tak nak benda tu disebar kat luar. Jadi 3 jam tu membazir nanti kan. Membazir. Kita nak yang nak serius dengar dan nak serius faham, ya. Nak masuk, daftar balik. Daftar balik, walaupun dia nak ambil online, dia dengar balik lah. Isi borang online. Bagi tahu yang nak share tu, please caption. Sila isi borang ini kalau nak masuk grup ni. Nak share boleh, tapi suruh dia isi borang dulu.
isi borang, ya, kemudian daftar masuk, ya. Grup seminar ada tarikh ke? Seminar untuk yang next nanti saya bagi tahu, untuk batch yang kedua, ya. Batch yang kedua saya bagi tahu. Grup FB tu semua dah masuk. Okey. Jadi ada admin dalam tu, saya nak kupas ada admin yang bantu, ya. Puan Diana pun dan Tuan Aswad Asdi Global yang bantu. Nanti boleh minta di admin, ya, nanti minta request. Dan grup tu untuk fokus seminar, ya. Fokus seminar tu, ya. Dan banyak persoalan-soalan yang nak dibahaskan, insya-Allah. Tak apa, join dah isi dah. Okey, Siti Nurul dah. Nanti noted bagi tahu saya dah isi, nanti kita approve. Mana yang dah isi kita akan approve, ya. Baik, yang dah isi kita akan approve, insya-Allah. Terima kasih banyak kepada yang bersiaran bersama saya. Malam ni kita ada Selasa, Khamis dan Sabtu. Isnin, Rabu, Jumaat kita ada program lain. Mungkin saya akan buat, tengoklah nanti saya wujudkan program lain. Nanti isi link. Okey, bab mukmin niaga ni kita ada waktu khas nanti. Puan Rosli Nabi. Dalam kelas itu dalam konteks 2 jam 3 jam, kemudian ada coaching one to one nanti. Sebab tu saya tak panjangkan dalam kelas itu. Nah. Boleh ada pin link dekat sini tadi Ustaz. Ya, siapa yang boleh pin tu pin kat situ, boleh terus isi borang dan apply, insya-Allah. Banyak kali saya ulang dengar, alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Khair. Jadi cukup setakat tu dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Terima kasih kepada semua yang setia bersama untuk memahami kehidupan dengan kebenaran. InsyaAllah. Untuk serius dah, yang mendengar ni pun semua serius, yang tak join pun serius juga. Maksud saya serius. Kadang nak beza-beza kan. Wallahi saya tak nak beza-beza kan. Saya kalau boleh biar semua masuk. Biar semua masuk. Sebab dalam tu ada seminar 3 jam. Daftar, masuk. Bagilah. Semua orang berapa nak bagi. Senyuman pun boleh. Tak ada masalah. Masuk. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Masuk. Semua yang serius ni masuklah. Dengar. Sebab dalam tu 3 jam lebih, 3 jam setengah je lah. Straight, non-stop. Potong-potong lah sebab kita ada break. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi pada siri yang akan datang. Malam ni insyaAllah. Okey. Baik. Cukup setakat tu dulu. Malam ni kat mana Ustaz? Malam ni dekat Masjid Al-Hijrah, Desa Pinggiran Putrajaya. Malam ni. Dan malam ni live dekat page yang sama, ya, Tuan Azhar. Dekat page yang sama. Pukul 10. InsyaAllah. Kalau tak ada kelewatan lah. Kalau lewat pun bersyukur macam itulah, ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak. Siapa nak, ya Tuan Haji nak join, join. Boleh. Yang dah terlepas join nak dengar balik, join isi borang, join balik online. Tapi dengar yang tertunda lah, ya. Tak apalah. Yang penting dapat ilmu tu. Next batch nanti kita dengar yang live pula, insyaAllah. Terima kasih banyak. Cukup setakat tu dulu. Mohon ampun, mohon maaf dan atas segala kekurangan, terkasar kata terkurang dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ini. InsyaAllah, moga-moga dengan kuasa dan izin Allah Ta'ala kita mampu meneruskan kuliah ini sampai kita terus berjumpa dengan Allah SWT, insyaAllah. Khair. Itulah hari tu ada yang saya baca macam rajuk tak dapat masuk, mungkin sebab dia bayar separuh. Ni tak ada kena-mengena dengan bayar separuh. Yang tak bayar pun ada. Ni bukan soal bayaran. Ya, saya ada baca tu. Sebab tu jangan terkesan dengan keadaan. Dah belajar kan. Dah belajar, apply lah. Kalau tak saya refund balik. Tak ada masalah. Dia bukan sebab bayar separuh tak bayar separuh. Nak bayar dengan senyuman pun boleh. Bayarlah. Tapi bagilah komitmen, tu saja. Tak ada masalah bayar-bayar ni. Dengan saya bukan isu bayar.
Sebab Allah yang bayar. Jangan jadikan bayar tu sebagai isu. Free pun sebab apa datang seminar? Sebab free. Sama juga, bayaran juga. Baik, cas. Boleh guna untuk dakwah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, cukup setakat tu dulu. Wallahu alam. Aku qali hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih Farah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.